bermaksud iman yang tertanam di dalam hati, dan Islam bermaksud iman bermaksud amalan-amalan dalam hati, manakala Islam ialah amalan-amalan anggota. Dan semuanya itu terangkum dalam takriful iman yang umum. Okey. Bagi golongan Murji'ah, mereka mengatakan bahawa iman sebenarnya hanyalah yang iaitu ma'rifatul qalbi, atau sesuatu berkaitan dengan at-tasdiqu bil qalbi, iaitu meyakini dengan hati. Ini takrif golongan Murji'ah. Mereka kata tasdik dengan hati, itu yakin dengan hati. Tasdik itu membenarkan, seseorang yang membenarkan orang yang membenarkan ajaran Nabi SAW, mereka adalah orang yang beriman. Itulah iman pada mereka. Manakala amalan seperti solat, zakat, puasa dan sebagainya, ini tak termasuk dalam iman. Ini tidak termasuk dalam iman. Ianya termasuk dalam apa dia? Dipanggil sebagai mukman, sesuatu yang diberitakan, atau dengan tafsiran-tafsiran sesuatu yang melazimi iman. Itu kalau orang beriman, dia mesti dah yakin dia akan beramal, namun amalan tersebut tidak terangkum dalam takrif iman. Okey. Jadi oleh kerana mereka takrifkan iman itu hanyalah sesuatu yang terangkum dalam hati, maka mereka mengatakan bahawa Islam dan iman maknanya adalah muradif, sama saja. Semua dalil-dalil yang menyebutkan tentang Islam, mereka kata ertinya adalah sama, iaitu tasdik dengan qalbi. Lepas tu kata Syekh menolak, Syekh Ibn Abil Iz rahimahullah, beliau kata mana ada orang dalam bahasa kata Islam ertinya beriman, artinya tasdik. Dia berkata iman adalah tasdik, itu membenarkan. Tidak ada ahli lughah seorang pun yang mengatakan Islam artinya tasdik. Tak jumpa Islam daripada Islam, daripada takrif-takrifan yang dibawakan, tak pernah erti tasdik. Yang ini dah dibincangkan. Jadi kita, yang penting sekali kita nak tahu qaul Murji'ah, mereka kata Islam dan iman takrifnya adalah sama. Qaul Ahlussunnah kata Islam dan iman apabila digandingkan ia mempunyai makna yang berbeza. Iman yang amalan hati termasuk dalam iman, amalan anggota termasuk dalam Islam, amalan yang zahir. Golongan Murji'ah mereka ada qaul khilaf kat tempat amalan hatilah. Amalan hati khilaf di kalangan mereka masuk iman ataupun tidak. Cuma mereka sepakat bab tasdiq, membenarkan hati ya, tapi yakin amalan hati ada yang mengiyakan, ada yang menafikan. Jumhur mereka menafikan. Bagi yang menafikan, dia kata iman itu hanya tasdik dengan hati. Mereka kata iman mereka sama seperti iman Abu Bakar, tak ada beza. Sama dengan iman Jibril, sama dengan iman seluruh manusia di atas muka bumi ni yang beriman. Level iman tu sama saja. Sebab apa? Iman artinya membenarkan atau yakin dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW ataupun oleh tiap-tiap Nabi yang ada. Beriman iaitu membenarkan, mana boleh ada kekurangan. Sebab tu mereka akan kata iman tak bertambah dan berkurang, sebab membenarkan keyakinan mana boleh bertambah dan berkurang. Manakala sebahagian daripada golongan Murji'ah sendiri, mereka kata tak boleh kata begitu. Kerana iman itu walaupun ianya membenarkan, namun ianya berbeza antara satu sama lain. Sebab tu Ibn Abil Iz rahimahullah ketika berhujah dengan golongan yang kata iman itu seperti Jibril, sama saja membenarkan, iaitu mengiyakan apa yang Nabi bawa, itu saja tak ada iman. Ibn Abil Iz bawa qaul golongan juga Ahli Sunnah juga menggunakan hujah tersebut, dikongsi bersama hujah Ahli Sunnah dan hujah golongan Murji'ah sendiri yang mengatakan bahawa iman dalam hati itu, walaupun iman dalam hati, tapi level tak sama. Walaupun iman tu adalah keyakinan dalam hati, tapi tahap keyakinan berbeza-beza. Jadi mereka kata contoh seperti mata, semua orang melihat, tapi ketajaman mata berbeza-beza. Mendengar, semua orang mendengar, tetapi ketajaman dalam mendengar berbeza-beza.
dan semua sifat-sifat yang lain, walaupun dimiliki oleh dua orang yang sama tapi ianya berbeza-beza. Sama juga seperti keyakinan. Keyakinan itu berbeza-beza. Hujah di sini, ahli sunnah berhujah dengannya untuk tolak golongan yang kata iman tu yakin dan tak boleh dan mengatakan bahawa bila kami yakin, Abu Bakar pun yakin, Jibril pun yakin, jadi samalah iman kami dengan iman Abu Bakar dan iman Jibril. Ini hujah kebanyakan golongan Murji'ah. Di kalangan golongan Murji'ah mengambil barakallahu fikum. Ahyakallah. Di kalangan golongan Murji'ah bersama ahli sunnah menyerang pandangan ini kerana dia kata melampau sangat. Nak kata iman tu membenarkan ataupun mempercayai atau meyakini kebenaran oleh Nabi itu saja, jangan melampau sampai menyamakan dengan iman Jibril. Jadi orang yang menafikan kaul ini tak semestinya di kalangan ahli sunnah. Hatta di kalangan golongan Murji'ah sendiri, mereka menolak golongan yang mengatakan bahawa iman kami sama dengan iman Jibril atau sama dengan iman Abu Bakar. Golongan yang kata sama, dia kata apa? Kepercayaan tak dikurang, dia steady. Gitu je. Yakin-yakinlah. Stop di situ. Kalau kurang yakin artinya syak atau zon. Dah tak boleh dah. Jadi ini golongan Murji'ah yang pure. Murji'ah yang sebahagian yang lain juga dengan Murji'ah, mereka kata perlu dibezakan. Tasdik dalam hati sekalipun berbeza-beza levelnya. Walaupun sama kaul tasdik dengan hati, tapi level satu yang kata tak ada level sama je. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, kita, Jibril, semua level sama, yakin. Kaul kedua di kalangan golongan kumpulan yang sama, mereka kata tak boleh kata sama. Sebab walaupun yakin itu berbeza dengan hujah-hujah yang dibawa. Manakala amalan hati seperti yakin, tawakal, khauf, raja, amalan hati, mana hati pun bekerja. Hati kadang-kadang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang hati berbisik nak buat maksiat. Hati ada maksiat hati, ada amalan hati, amal kulub, iman dalam hati, amalan hati, ada juga perkara-perkara maksiat lakukan oleh hati. Amalan yang boleh bertambah dan berkurang ini dinafikan oleh semua golongan Murji'ah. Sebab mereka tak boleh terima bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Jadi amalan hati juga, begitu juga amalan anggota seperti solat, zakat, puasa dan sebagainya, mereka tidak terima bahawa itu sebagaimana iman, sebab dia akan melazimi bahawa amalan seseorang itu akan bertambah dan berkurang dari semasa ke semasa. Hari ini rajin, besok kurang rajin, hari ini masuk masjid, besok pula lalu depan kedai dembu ekor. Orang yang masih lagi lalu depannya lah. Maksudnya iman berkurang. Nak tikam tak nak tikam. Maksudnya berkurang, ada syak. Ada orang yang sampai jatuh melakukan maksiat. Tahap amalan seseorang itu berbeza. Jadi yang mengisbatkan amalan, sama ada amalan hati ataupun amalan anggota, adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah kata iman itu adalah sesuatu yang tertanam dalam hati, mana amal. Tasdik tu sepakat, semua kata tasdik tu masuk iman, confirm dah, maknanya membenarkan, meyakinkan. Tapi ahli sunnah masukkan juga amalan-amalan hati, juga amalan-amalan anggota. Okey, jadi bagi mereka tak ada masalah. Nak takrif Islam, dia katakan bahawa Islam dan iman semuanya agama tak masalah. Nak dikatakan ianya seerti pun tak masalah pada dasarnya. Namun kalau dilihat kepada nas, kita kena tengok kepada apa yang nas nak kata. Quran kata, Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Hadis, bila sebutkan lafaz iman dan Islam bersama, kita kata kedua lafaz ini mempunyai makna yang tersendiri. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengulangi satu benda yang sama tanpa ada perbezaan, tanpa ada faedah. Bila diulangi satu perkara yang baru, mesti ada makna yang baru. Dengan kaedah yang kita dah sebut sebelum ni, iaitu at-ta'sis aula min at-ta'kid. At-ta'sis aula min at-ta'kid, iaitu menyatakan bahawa suatu perkataan yang diulang itu mempunyai makna yang tersendiri atau mempunyai maksud yang tersendiri, lebih baik daripada mengatakan ianya takkid.
atau mengulangkan perkara yang sama untuk menegaskan. Allah tidak mengulangi satu perkara kecuali dengan ada maksud yang baru. Ini antara kaedah sampingan, bukan asas. Asasnya kita dah tahu dah, memang kalau cek Allah hadis yang banyak lah, dan ayat Quran yang banyak yang kita dah bacakan sebelum ini. Antara hadis, ayat Quran, qalatil a'rabu amanna, orang masuk Islam dia kata beriman. Allah kata kul lam tu'minu walakin qulu aslamna, dan dalil-dalil yang lain. Saya nak buat refresh buat apa? Sebab kita kelas last. Bila kelas last tu kena insya-Allah berkaitan dengan takrif. Mana kita faham betul-betul takrif dibawakan. Okey. Kemudian kita nak ke surat 137. Betul 137 bawah. Di perenggan bawah. Apabila salah satunya disebut secara berasingan, maka ia mencakupi makna dan hukum yang satu lagi. Okey, ni cerita tentang iman selesai dah. Sama seperti perkataan fakir dan miskin, serta seumpamanya. Fakir, miskin serta seumpamanya. Ini kerana kita tengok okey, perkataan fakir dan miskin, fakir dengan miskin sama atau tidak? Fakir dengan miskin sama tak sama? Sama. Apabila disebutkan berasingan. Namun berbeza apabila disebutkan bersama. Apabila kita kata dahulukan fakir daripada miskin. Betul tak? Fakir apa? Al-mu'dim, yang tak ada apa-apa langsung. Ini kaul fakir miskin ada khilaf dengan ulama. Tapi kaul yang dibawakan oleh al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, bila bawa kaul al-fakir adalah al-mu'dim. Saya tengok lafaz al-mu'dim, orang yang tak ada apa-apa langsung. Orang yang tidak ada apa-apa langsung dipanggil sebagai al-faqir. Manakala orang yang ada harta, ada rezeki namun tidak mencukupi, maksudnya dipanggil sebagai miskin. Ini takrif yang salah satu daripada takrif beza antara fakir dan miskin. Ulama sepakat bahawa fakir itu lebih lemah berbanding dengan miskin. Tapi berkhilaf nak letakkan takrif. Takrif yang dibawa oleh al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, beliau menyatakan di sini, beliau kata al-faqir adalah al-mu'dim, yang tak ada apa-apa langsung. Manakala al-miskin ialah al-muqil, orang yang ada harta tapi kurang sedikit. Ini takrifan umum. Ada takrifan yang lain, sebagai ulama mengatakan bahawa miskin ialah orang yang ada harta yang cukup, tapi cukup, dia tak ada lebih. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu golongan miskin. Manakala golongan fakir, kais pagi tak cukup makan, kais petang pun tak cukup, perlu kepada bantuan. Mana mereka perlu pada bantuan. Ini fakir. Ini takrifan yang kedua. Cuma kita bila baca benda ni, saya nak confirm betul lah, itu yang boleh sebutkan. Jadi kita nak takrif seiring dengan apa yang disebutkan oleh al-Imam Ibn Izz rahimahullah. Tak mungkin bila akan bawakan semua kaul, sebab khilaf ni cerita masalah lain. Bila cuma kata fakir dan miskin, bila diletakkan bersama maknanya berlainan, berbeza. Namun apabila disebutkan secara berasingan, maknanya fakir itulah miskin, miskin itulah fakir. Okey. Okey. Adakah boleh dikatakan pada firman Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan baca muka surat 138. Ini kesilapan cetakan. Firman Allah berbunyi fakaffaratuhu it'amu 10 masakin. Muka surat 138. Kat sini dia letak makna, lepas tu tiba-tiba dia letakkan ayat Quran kat belakang. Sebenarnya sepatutnya kat sini dah letak ayat Quran tu. Jadi tapi tak salah terjemah, cuma salah letak, salah letak. Okay. Adakah boleh dikatakan pada firman Allah Subhanahu wa taala fakaffaratuhu it'amu 10 masakin, itu maka kafarahnya, mana kafarahnya
adalah memberi makan kepada 10 orang miskin. Okay. Hanya orang yang tidak cukup keperluan sahaja diberi makan, dan tidak kepada orang yang tidak ada langsung. Manakala Allah kata kafarah, kena bagi pada orang miskin. Adakah boleh bagi ke orang miskin? Orang yang ada harta sikit-sikit kita bagi. Yang tak ada langsung jangan. Tak. Nah, tak boleh. Ayat ni sebut bagi kafarah bagi kepada orang miskin. Bila kafarah beri makan kepada 10 orang miskin, maksudnya kalau fakir tu masuk sekali lah. Fakir masuk sekali. Kalau tak ada miskin, orang cukup makan, orang yang tak ada lebih langsung, harta dia kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kita bagi makan. Kita jumpa pula ada yang ni kais pagi tak cukup makan, kita jangan, kafarah naik. Allah sebut miskin je. Tak boleh. Miskin merangkumi fakir. Sama juga fakir merangkumi miskin kalau tak diletakkan bersama. Kalau tak diletakkan bersama. Bila letakkan secara berasingan, kedua ni maknanya sama. Okey. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tengok ustaz sebelah, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dan kalau mensembunyikan sedekah dan kalian berikan kepada orang fakir, maka itu adalah lebih baik. Mana nak zahirkan sedekah, benda baik, tapi kalau nak sembunyikan dan bagi pada orang fakir secara sembunyi, itu lebih baik. Okey, kita tengok kepada ayat ini disebutkan perkataan fuqara. Kalau antum nak gariskan perkataan miskin tu lah, gariskan masakin dengan fuqara. Allah sebut, Allah kata kalau kita sembunyikan, kita nak bersedekah secara sembunyi, bagi pada orang fakir, itu lebih baik. Sekarang kalau kita sembunyikan ketika bagi pada orang miskin, sama ke tak sama? Sama aja. Allah sebut fakir maksudnya tak kira fakir ataupun miskin. Ayat tu merangkumi fakir dan miskin, bukan hanya salah satu daripadanya, dan ini diijma'. Ini adalah ijma' semua mufassirin. Okey. Selepas beliau bawa ni, baru beliau kata. Okey, begitu juga orang yang mengatakan, okey, ni sampai sini. Sampai sini hujah beliau. Dan beliau kata, dan seumpamanya. Seumpamanya apa? Kita dah baca sebelum ini. Satu kafir, sekarang kita bincangkan iman dengan Islam. Itu yang pertama lah, asasnya yang kita bincang. Sebelum ni kita takrifkan sama juga dalam erti albir dan juga iman. Bir itu iman. Kita dah bincangkan sebelum ini. Dan bir itu ditakrifkan dengan amal zahir dan amal batin. Begitu juga perkataan kufur dan nifaq. Kafir dan munafik, sama tak sama? Kalau kisah berkaitan hari akhirat, yang masuk neraka orang-orang kafir, termasuk tak munafik? Masuk. Mana kalau sebut saja orang kafir dalam kisah-kisah akhirat, termasuk golongan munafik. Okay. Namun apabila disebutkan kafir dengan munafik secara berasingan, seperti surah Baqarah, surah Baqarah cerita tentang orang beriman, kemudian cerita tentang orang kafir, innal ladzina kafaru, kemudian cerita tentang wa minan nasi may yaqulu amanna, orang munafik. Jadi kalau cerita dalam kisah perbuatan mereka kat dunia, Allah cerita orang kafir ni, kalau kamu ingatkan tak ingatkan sama aja. Dia memang lawan, dia degil. Tapi ada orang yang berkata beriman depan kamu, tapi kat belakang dia kufur. Dia main-mainkan agama sebagainya. Ketika cerita keadaan mereka kat dunia, keadaan orang kafir dan keadaan munafik berbeza. Orang kafir berada di bendera orang kafir, dan dia memang berwarga negara kafir, macam itulah, berpihak pada kafir di bawah bendera kafir. Orang munafik ada dalam kalangan orang Islam yang mengaku dirinya sebagai Islam. Jadi lafaz kafir kalau disebutkan di tempat tertentu, dia merangkumi munafik. Betul? Namun bila disebutkan bersama dengan nifaq, sebab kafir tak disebutkan bersama ketika di hari akhirat, di hari akhirat. Kalau Allah sebut hatta ketika orang hari akhirat, kalau Allah gandingkan maknanya berbeza. Sebab orang munafik akan berada di bawah kerak api neraka. Yang munafik tu dia ada nifaq yang khas,
Tapi secara umumnya kalau sebut kafir sahaja, dia merangkumi juga orang munafik dalam erti kisah berkaitan neraka. Sama juga lafaz, seperti lafaz kita baca sebelum ni, al-birr wa taqwa, beriman taqwa lah. Bertakwa sama seperti lafaz apa? Miskin. Itulah lafaz-lafaz yang kita baca, yang kita pernah baca. Lafaz apa lagi, siapa ingat? Al-ithmi wal-udwan. Dosa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Tolong menolonglah atas birri wat taqwa. Bir taqwa maknanya bersama je. Bersama, tapi maknanya bila bersama maknanya lain. Bir dan taqwa. Begitu juga al ithmi wal udwan. Benda yang sama sekiranya disebut berasingan, namun apabila disebut bersama maknanya berbeza. Ini pun kita dah bincangkan. Sama juga maksud perkataan taubat dan istighfar. Ini semua sama. Taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar sama. Namun apabila disebutkan bersama maknanya berbeza. Bila disebut astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih, istighfar lain, taubat lain. Tapi kalau sebut astaghfirullah kita minta segala jenis ampunan. Sama juga dalam bab al-ghufran dan juga al-afu. Dan macam-macam lafaz. Dalam ayat Quran dan surah ni banyak macam tu. Sebab tu bila kita belajar tentang pendetilan, kita perlu ingat bahawa adakah pendetilan ini termasuk dalam kaedah tadi, iza ijtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'. Bila dia duduk bersama maknanya berbeza, bila dia duduk beza maknanya dia sama. Itulah kaedah. Okey. Saya ada something nak sebut tadi, terlupa. Tiba tak ingat. Tengah syarahkan berkaitan dengan ayat tadi. Tak apa, kita terus ambil pada teks. Sama pada teks. Okey. Kata Syekh lagi, oleh kerana cetakan dekat sini dia ada sedikit kesilapan susunan, terpaksa cek pada buku asal. Ada dia cetakan sini. Okey. Okey, begitu juga orang yang mengatakan, apakah hukum orang yang beriman tetapi tidak Islam? Atau orang Islam tetapi tidak beriman di dunia dan di akhirat? Adakah tidak terpakai? Faham? Okey. Kata golongan Murji'ah, mereka kata, kalau katalah Islam ni lain, iman ni lain, maksudnya bila letakkan bersamalah, maksudnya lain. Ma hukmu man amana wa lam yuslim. Ini cerita, saya baca teks Arab sebab terjemah ni mungkin ada sedikit kita tertanya-tanya. Okey, mana orang Murji'ah berkata, dia kata, ma hukmu man amana wa lam yuslim. Kalau kamu kata iman dengan Islam ni punya makna yang berbeza, bukan muradif. Jadi apa hukum orang yang beriman tetapi dia tak Islam? Orang beriman tetapi tidak Islam. Au aslam wa lam yu'min. Ataupun dia Islam tapi tak beriman. Sama ada kisah di dunia atau kisah di akhirat. Kerana mereka, bagi orang Murji'ah, mereka ada istilah Islam di dunia, mukmin dunia, kafir akhirat. Dan kafir dunia, mukmin akhirat. Mereka ada istilah tersebut. Kita dah bincangkan. Mana mereka kata kafir dunia, mukmin akhirat. Macam-macam takrifan yang keluar. Macam-macam takrifan. Antara yang disebutkan, mukmin dunia, oleh kerana takrif mereka tentang iman adalah tasdiq, membenarkan dengan hati kebenaran Islam, bukanlah mengucap kalimah la ilaha illallah, bukan, malah kalimah la ilaha itu, mana kewajipan iman pertama adalah tasdiq. Maka ada dari kalangan mereka, tak semua, yang mengatakan bahawa orang-orang Yahudi, orang-orang yang kenal Allah, sama ada Jahmiyah yang kata ma'rifatullah, kenal Allah cukup dikira beriman, atau yang kata membenarkan dengan hati dah kira beriman, yakin, maka mereka akan memasukkan Abu Talib dalam takrif orang beriman.
Sebab tu kita tak pelik pun ada golongan yang mempertahankan bahawa Abu Talib adalah orang beriman. Siapa kata Abu Talib tak beriman? Ini Nabi gitu. Dia yakin, dia percaya, mereka akan cuba menafikan riwayat-riwayat yang ataupun ayat Quran mereka akan takwilkan berkaitan Abu Talib, sebab mereka kata ta'rif iman itu adalah tasdiq. Abu Talib tasdiq tidak? Tasdiq, membenarkan dengan hati. Kalau begitu artinya itulah dia tahap keimanan. Dan ada yang melampau, dia katakan bila Jahmiyah dia kata iman itu adalah ma'rifatu bil qalbi, kenal dengan hati, cukup kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka memasukkan hatta sebahagian orang kafir sebagai orang Islam, orang kafir yang yakin dengan kebenaran Islam, yang orang Islam. Jelas? Sebab kita tahu bahawa takrifan iman yang kita bincangkan dalam tajuk akidah ialah iman yang menyelamatkan manusia di hari akhirat. Bukan cerita iman berkaitan dengan kat dunia ni. Kat dunia ni, kalau siapa ucap kalimah la ilaha illallah, kita hukumkan dia sebagai orang Islam secara umum. Iman kita tak katalah Islam secara umum. Cuma kalau kita sebut orang beriman secara umum masuk. Tak kita dia orang beragama Islam secara umum. Tapi takrif iman yang dibincangkan dalam ilmu akidah ialah iman yang menyelamatkan pemiliknya di hari akhirat. Iman mana yang selamatkan orang tu di hari akhirat. Jadi kita kata yang selamat bila kita yakin dengan hati, amalan anggota, amalan lisan, ini yang menyelamatkan kita di hari akhirat. Kita kena buat semua, tak boleh buang, tak boleh tinggalkan. Semua ni adalah takrifan iman yang sempurna. Manakala golongan ini bila mereka takrifkan bahawa iman tu adalah kenal Allah dengan hati, maknanya kenal Allah, dan lebih melampau lagi mereka hanya syaratkan kenal Allah tu wujud, dah beriman dah. Kerana lebih lagi tak semua. Ada kata cukup yakin Allah tu wujud. Sebab ma'rifatullah artinya ma'rifah bukan kenal sifat Allah sebagainya, sebab mereka memang menafikan sifat. Jadi mereka hanya isbatkan kewujudan. Tahu Allah tu wujud, beriman dah. Waktu golongan Jahmiyah ni, mereka ni golongan yang paling luas kan. Sebab tu mereka tak ada masalah. Yang faham dan tak ada begini, tak ada masalah untuk mereka salam, cium pipi dengan siapa sekalipun, orang kafir, sebagai buat apa sekalipun. Sebab kata mereka kata, sebahagian daripada orang kafir yang baik yang semua sekali, mereka adalah kafir dunia, mukmin akhirat. Hukum dunia dia kafir, tapi akhirat. Ini istilah ni yang kita dah bincangkan sebelum ini. Juga sebaliknya, saya rasa tak perlu untuk didetailkan. Cuma kata mereka, kita tengok apa yang mereka kata. Jadi ahli sunnah tak terima perkara tersebut. Takrif maksud itu tidak benar. Manakala ada yang cuba gabungkan, ada mukmin kafir dunia, mukmin akhirat, itu dia orang kat dunia ni dia orang kafir, tapi dia masuk Islam orang tak sedar. Masa sebelum mati dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang tak tahu. Itu mukmin itu. Cuma orang tak tahu. Dia tetap mukmin kerana dia telah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maknanya kalau ada orang kata kat dunia ni kan dihukumkan sebagai dia ditanamkan kat kubur non-muslim, ya, kerana kita tak tahu. Tapi hukum dia mukmin. Hukum dia lepas mengucap kalimah la ilaha illallah, dia seorang mukmin. Kita cerita bukan kisah dia, kita cerita tentang berkaitan dengan iman itu sendiri, bukan kisah personal. Mungkin bukan kisah personal. Mana iman yang kita bincangkan, iman yang menyelamatkan seorang di hari akhirat. Kalau dia sempat mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama ada orang dengar orang tak dengar, dan dia dibakar ke atau dibuat semua sekali, itu bukan urusan dia. Yang penting dia ucap kalimah la ilaha illallah. Iman itulah yang menyelamatkan di hari akhirat. Tak ada perentangan pun. Jadi istilah yang tak ada istilah mukmin kafir dunia dan mukmin akhirat. Walaupun kita akan temukan istilah begini ramai akan disebutkan, akan dibincangkan dan sebagainya, hatta di kalangan asatizah, orang-orang yang belajar sunnah sekalipun kadang-kadang bawakan perkara ini, tapi mereka cuba takrifkan dengan takrifan yang betul, tapi kita cerita tentang asasnya tidak betul. Itu adalah kesilapan dalam mentakrifkan. Istilah tu tidak tepat. Wallahu alam. Okey. Jadi mereka bertanya, kita baca terjemahan semula.
Apakah hukum orang yang beriman tetapi tidak Islam? Artinya hati dia beriman, kalau tak dikatakan, tapi dia tak amalkan, langsung tolak habis. Atau orang Islam tetapi tidak beriman, macam munafik lah. Apa hukum? Adakah tidak terpakai? Kena tengok terjemahan juga. Adakah tidak terpakai? Tak ada dalam teks asal. Adakah tidak terpakai? Kita buang dulu. Cukup dengan soalan itu. Kemudian kita baca Arab ni dulu, insya-Allah. Faman athbata li ahadihima hukman laysa bithabit lil akhirah zahara butlanu qawluhu. Syekh kata, kalau orang kata dia beriman, kemudian dia bukan Islam, dia Islam bukan beriman, soalan tak saya tanya, sebab tak ada orang cakap macam tu. Orang kita kata, bukanlah bezakan ertinya, bezakan ahlinya, kita bezakan makna yang ada di kalangan Islam dan iman. Jadi kalau sebut orang tu beriman, confirm dia Islam. Kalau sebut orang Islam, insya-Allah dia orang yang beriman. Cuma keadaan bila diletakkan bersama, pendetailan dalam istilah tersebut, ini yang balik semula. Syekh kata, soalan tu kembali kepada salah faham yang ada pada orang yang bertanya. Jadi Syekh kata, cukup zahara butlanu qawluhu. Soalan ni sendiri menunjukkan bahawa apa yang ditanyakan tu dia tak faham konteks. Jadi soalan tu tak valid. Dan ini satu kaedah yang penting. Kita tak semestinya semua soalan kita jawab. Betul? Kadang anak kita tanya, bila anak kita tanya benda pelik-pelik, anak tanya, pernah soalan yang saya dapat feedback daripada ibu bapa, anak dia tanya, Mak, Ultraman dengan Allah mana lebih kuat? Budak tanya. Jadi macam mana nak jawab? Kita jawab, betulkan soalan. Dek, Ultraman tu cerita palsu. Allah yang cipta kita. Perkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah cerita Allah lagi kuat sebab ni. Tak payah jawab. Tak payah jawab sebab tak payah jawab. Betulkan soalan. Tak boleh bandingkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mana-mana makhluk. Itu ruang untuk kita berdakwah. Iaitu betulkan soalan. Bukan kita jawab. Dan banyak syubhah yang datang, begitu kita jawab. Betulkan soalan. Soalan tu betulkan dahulu. Sebab tu yang soalan yang paling terkenal lah, bila dia kata Wahabi sesat, contoh. Kita betulkan soalan dulu. Maksud Wahabi dia apa? Maksud sesat tu apa? Kalau maksudnya jelas, baru kita boleh ke depan. Okay. Siapakah Wahabi? Jelaskan dulu siapa mereka. Dan apa maksud sesat? Jelaskan dulu. Kalau ditakrifkan sesat, artinya tolak sifat 20, tolak kaedah ilmu kalam sebagainya, confirmkan dulu adakah itu sesat. Kena jelaskan dulu apa arti sesat. Menolak konsep wahdatul wujud, bukan tolak sifat 20 artinya tak percaya, tak beriman dengan sifat 20. Tak, sifat 20 tu kita beriman lah. Siapa tak beriman dengan 20? Tapi maksudnya kaedah yang dibawa. Kerana kaedah yang dibawa dalam konsep sifat yang dikemukakan dalam ilmu kalam adalah membawa kesan lain, bukan mengisbatkan sifat. Isbatkan sifat tersebut dengan apa? Dengan tujuan supaya tidak diisbatkan sifat yang lain. Kenapa diisbatkan sifat tersebut? Sebab dia selari dengan akal. Mana sifat-sifat akliyah. Ada sifat yang lain yang dinamakan sebagai sifat khabariyah yang ditolak. Sifat khabar, iaitu apa yang Allah beritahu, Nabi beritahu, tak sesuai dengan akal. Okay, ditolak. Mu'tazilah tolak 100%. Allah tak ada sifat, selesai. Manakala Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka tak tolak. Mereka terima, tapi terima dalam keadaan jangan bagi makna. Takwilkan. Terima dalam keadaan dua cara. Sama ada jangan bagi makna, sifat-sifat khabariyah artinya apa yang Allah beritahu, Nabi beritahu, tapi tak selari, bukan daripada apa yang terkandung dalam sifat 20. Tahu dia sifat 7 lah. Dia kerana sifat 20 sekalipun kembali pada sifat 7.
Kembali pada sifat ma'ani. Qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Manakala sifat zatiyah berkaitan atau sifat nafsiyah berkaitan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, semua ijma', setuju, semua kumpulan setuju. Cuma mereka bincangkan kerana nak debat dengan golongan etis tentang dan juga ada kaedah-kaedah perdebatan. Sifat-sifat salbiyah seperti qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, sifat-sifat salbiyah. Sifat-sifat salbiyah ini apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengisbatkan sifat ma'ani. Iaitu sifat ma'ani perlu diformulakan sesuai dengan sifat salbiyah. Kalau Allah ada kudrah Allah tak didahului, kudrah Allah itu qidam, kudrah Allah itu tidak diakhiri dengan fana, mana qidam, kudrah Allah tu baqa, kudrah Allah tu satu-satunya. Itulah mana formula untuk isbatkan sifat ma'ani. Sebab tu kalau penghujungnya dikembali pada sifat ma'ani. Manakala sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, sifat ma'nawiyah ni khilaf sama mereka. Perlu atau tidak diletakkan sifat ma'nawiyah. Dan ada yang kata cukup dengan sifat yang ada, tak perlu ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu terkandung dalam ma'ani. Dengan khilaf. Sebab tu ada sekarang orang kata Allah bukan Allah mendengar, tapi Allah pendengar. Pendengar dan mendengar. Kerana mereka bezakan antara makna dan ma'ani. Tak perlu berhenti kat situ. Kerana anda bukan nak ngajar sifat 20. Tapi kaedah ini kita tak tolak sifat 20 dengan sifat yang dikemukakan. Sebab itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua umat Islam sepakat. Sifat ma'ani yang 7 sama ada tambahkan dengan ma'nawiyah, dengan salbiyah yang wujud. Tak ada seorang manusia yang mengaku sebagai orang Islam pun tolak mana-mana sifat tersebut. Cuma kaedah pengajaran ini, mengkategorikan sifat ini sebagai sifat akliyah, dan ada kategori lain, sifat Allah lain yang dikategorikan dalam konteks, dalam tajuk yang sama. Sifat akliyah ni wajib diimani. Manakala sifat-sifat khabariyah tak boleh beriman dengannya. Beriman dengan lafaznya, tapi bukan pada makna yang terkandung padanya. Iaitu dengan kaedah tafwid. Mereka kata inilah salaf. Salaf hanya baca tapi tak bagi terjemahan, tak bagi makna. Istiwa Allah beritahu, Nabi beritahu, kami tahu. Itu sepakat. Sebab tu hakikatnya mereka cuba, kalau yang debat tu kira yang bukan faham betul lah. Hakikatnya mereka yakin bahawa kenapa nama sifat khabariyah? Sebab Allah beritahu, Allah khabarkan, Nabi khabarkan. Cuma tak selari dengan kaedah kalam. Tak selari dengan ilmu mantik. Kerana ilmu mantik meletakkan tasawur yang tersendiri terhadap sifat. Mereka mentarifkan yad hanya dengan yad yang difahami dengan yad makhluk, bukan yadullah. Ahli-sunnah tak, ahli-sunnah berbeza. Yad, tengok yad apa? Yadun nas ada makna tersendiri. Yadul mar'ah, tangan perempuan, ada takrifan dan kaifiahnya tersendiri. Okay. Yad apa lagi? Tangan apa lagi? Tengoklah pada konteks. Yad, tangan, tak sama ikut konteks. Tengok pada idhafah. Diidhafahkan kepada siapa? Bukan dia ambil kataan yad kemudian ditasawurkan semua benda dengan takrifan tersebut. Sama juga wajah. Wajah, perlu tengok wajah apa. So, kalau dinisbahkan pada makhluk, sifat dan kaifiahnya sifat makhluk. Kalau dinisbahkan kepada lelaki, muka lelaki kita tahu kaifiahnya tak sesuai dengan lelaki, betul? Kalau ditakrifkan dengan wanita, muka wanita berbeza. Kalau dikatakan muka manusia secara umum, manusia berkongsi makna muka yang serupa. Laki perempuan termasuk semua sekali, ada perkongsiannya. Kalau dikatakan, sebutlah kepada apa sekalipun. Tapi kalau diidhafahkan pada Allah, wallahu alam, kita tak tahu kaifiahnya macam mana. Betul tak? Jadi yadullah takkan ditakrifkan oleh salafus salih dengan takrif yang disebutkan dengan kelaziman-kelaziman yang dibawa oleh ahli kalam. Sebab salafus salih mereka tidak mentakrifkan yad begitu. Mereka takrif kalau yadullah, wallahu alam kaifiahnya, tapi Allah ada yad kerana Allah beritahu. Selesai. Ada kesyubhan dalam kepala kita bahawa Allah mentashbihkan? Tak mungkin wujud. Sebab kita takrifkan yad dengan, kita tak bayangkan pun yad dengan yad yang disebutkan oleh kelaziman-kelaziman yang disebut oleh ahli kalam.
Mereka kata, habis tak bayang. Allah kata Allah ada jari. Allah kata yad. Maksudnya yad hakiki. Tapi macam mana Allah alam jari Allah pun kami tak bayangkan. Kita mana terima sebab apa? Sebab Allah sebut. Ada sunnah, Allah sebut, beriman dengannya. Cukup. Tapi tak lebih daripada itu. Mereka takkan sebut sesuatu lebih daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Kerana ia perkara ghaib. Ianya perkara ghaib. Okey. Jadi takrif je kena betul. Mana tak semua soalan kita jawab. Itu asalnya punya kita nak masuk ke sini. Tak semua soalan perlu kita jawab. Kita betulkan dulu. Selagi takrif tak tepat, buatlah perdebatan 1000 kali sekalipun, buatlah perbincangan. Tak settle. Siapa dia? Siapa dia? Wahabi. Katalah pengikut Muhammad bin Wahab. Okey, settle. Yang tak ikut perang, yang tak ikut sungai tak apa. Pengikut apa? Pengikut dan politik, Saudi lah. Negara Saudi pengikut Muhammad bin Wahab, confirm lah. Itu pengasas negara mereka. Muhammad bin Wahab dan Muhammad bin Saud adalah pengasas negara Arab Saudi. Cuma Muhammad bin Wahab tak nak pegang kuasa. Dia cuma nak islahkan agama. Dia nak tertibkan hukum syarak. Sebab tu adanya hudud sebagainya. Dia kata, kuasa aku tak nak. Tujuan aku berjuang hanya semata-mata untuk letakkan hukum syarak dalam agama. Aku tak nak dalam negara. Aku tak nak kuasa. Aku cuma nak agama. Yang penting aku berdakwah. Itu perjuangan Muhammad bin Wahab. Tertubuhnya negara Arab Saudi. Wahabi lah mereka, confirm lah. Confirm Saudi Wahabi. Sebab apa? Muhammad bin Wahab adalah pengasas negara Arab Saudi. Jadi negara Arab Saudi memang negara Wahabi, betul lah. Dengan erti kata diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau dia kata pengasas pertama lah, pengasas kedua. Kalau pengasas politik, Muhammad bin Saudi. Dua orang pengasas bersama, betul? Dua orang pengasas negara Saudi. Okay. Jadi nak kata Saudi ke Wahabi, samalah. Kembali kepada negara pengasasnya. Pengasasnya siapa? Kalau tak ada begitu, tak ada selain Saudi yang jadi Wahabi. Sebab mereka bukan warga negara Arab Saudi. Habis nak tanya macam mana lagi? Tukar takrif lain. Tak kena takrif tu. Kena tukar takrif yang lain. Kat mana takrifnya? Tolong bagikan takrif yang jelas. Sebelum nak hukumkan siapa mereka ni sesat atau tidak, letakkan kelompok dulu. Sebab tu tak ditemukan. Ada orang kata mereka tak berkunut. Saya kunut. Saya tak Wahabi. Habis macam mana? Sebab tu bukan kita nak timbulkan perpecahan. Hakikat dakwah sunnah, dakwah salafiyah, kita cuma nak ajak orang ketika bercakap tentang agama, bercakap dengan Al-Quran dan sunnah dan dalil, itu sahaja. Nak letak nama Wahabi tak Wahabi, Muhammad Wahab, itu cerita nombor 2, tak pedulikan pun. Cuma kenapa ramai yang menafikan perkataan Wahabi daripada mereka? Kerana sudah tersebar di seluruh pelosok dunia cerita buruk dan mereka labelkan dengan label untuk mengutuk, label buruk. Dan orangnya sendiri tak terima pun nama tersebut. Sebahagian yang terima atas dasar apa, kami mau Wahabi pun. Sebab apa? Sebab mengikut Muhammad Wahab ataupun duduk negara Arab Saudi dan sebagainya. Yang terima atas dasar begitu. Tapi kalau di-highlightkan dengan sifat yang bukan sebenarnya, itu yang kita tolak. Tapi kalau di-highlightkan dengan bahawa dengan buku-bukunya betul, beliau mengasaskan negara Arab Saudi, beliau yang mewajibkan ditatbikkan hukum hudud dalam negara Arab Saudi, dan beliau mewajibkan undang-undang Islam ditatbikkan berkaitan dengan solat. Zaman Muhammad Wahab mewajibkan solat berjamaah bagi lelaki. Siapa yang tak hadir solat berjamaah akan digantung igalnya di masjid. Kemudian undang-undang ini dilakukan sementara, kemudian dihapus, didiamkan ataupun tak diamalkan lama. Datang Saudi yang ketiga, Kim Abdul Aziz, tatbikkan betul-betul. Sampai ramai syiah-syiah yang tak solat pun pergi masjid penuh. Dia kata salatuna salatus Saudiyah. Solat kami solat Saudi. Sebab apa? Terpaksa pergi. Terpaksa pergi ke masjid. Kalau tak, dia akan kena hukum. Hukum macam mana? Hukumnya orang tak pergi solat. Apa dia buat? Dia ambil shimar. Shimar orang tu, orang dulu tak banyak shimar.
Nampak Syimak kenal siapa punya. Gantung kat masjid. Letak dalam satu tempat, dia gantung kat dan ni. Dulu sebelum wujud negara Saudi, King Abdul Aziz nak kumpulkan kabilah macam mana? Orang Arab ni cari dia cari cari kawasan Badui. Jadi cari kawasan yang ada air. Sebab apa? Sebab mereka hidup bergantung pada unta tu. Unta tu hiduplah mereka. Unta tak ada, tak hidup mereka. Air itu sumber kehidupan mereka. Tapi lebih penting, yang sama penting dengannya adalah unta tu kena hidup. Mereka naik kenderaan, unta tu kenderaannya. Mereka nak makan, unta tu juga mereka sembelih. Mereka nak makan. Mereka nak susu, unta tu juga mereka ni. Betul, makanan berasaskan unta di Arab Saudi. Jadi mereka berpindah. Dasarnya adalah untuk kekalkan hidup, sebab unta tu binatang ternakan mereka mesti hidup. Jadi mereka berpindah randah atas hal tersebut. Jadi King Abdul Aziz bila beliau berkuasa, antara perkara pertama yang beliau lakukan adalah beliau kumpulkan kabilah-kabilah itu berada dalam satu haush. Ada satu kawasan tertentu buat perkampungan. Syarat nak duduk kat perkampungan tu hadir solat berjamaah. Syaratnya. Jadi buatkan masjid. Jadi itu asasnya mana orang Saudi duduk berkelompok. Kelompok sana, kelompok sini, sebab kerajaan buat perkumpulan buat kampung, perkampungan tadi. Disediakan air paip, disediakan elektrik, awalnya disediakan kemudahan-kemudahan lain lah, masjid dan sebagainya. Kemudian ada elektrik, disediakan elektrik, disediakan apa, berkelompok. Dan biasanya kabilah-kabilah lah, mereka berkumpul, sama-sama kabilah berkumpul, ada satu tempat kumpul 2-3 kabilah bersama dan sebagainya. Jadi wujudlah negara. Sebab tu Badui adalah orang-orang Arab Badui penyokong kuat King Abdul Aziz. Kita ada tentera macam-macam baju. Ada tentera yang tentera dipanggil sebagai mujahidin. Tentera mujahidin. Namun mujahidin bersempena dengan mereka berjihad sama King Abdul Aziz ketika awal penubuhan negara. So King Abdul Aziz pertama sekali berikan kelebihan pada mereka dan kelebihan yang banyak dalam dan cerita panjang lah tentang sejarah Arab Saudi. Jadi pengasas kalau istilah tu nak letakkan istilah, kita perlu tahu makna istilah tu tepat dulu. Lepas tu dah tahu makna siapa mereka, kemudian hukumnya apa? Sesat. Apa tu takrif sesat? Kalau takrif sesat dengan suka hati, kalau kita takrif sesat artinya lari daripada Al-Quran dan Sunnah, buktikan. Kalau takrif sesat artinya lari daripada mazhab mana? Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah? No. Mazhab mana? Mazhab fiqh. Okey, lari mazhab fiqh. Fiqh mazhab mana? Mazhab Syafi'i? Habis? Mazhab Hanbali macam mana? Okey, takrif tu pernah tepat. Apa arti sesat? Kalau tak, semua orang bersesatkan orang lain, sebab memang tiap-tiap kumpulan menyesatkan satu sama lain. Takrif sesat tu apa? Jadi kalau bila takrif betul-betul sesat, apakah yang takrif ni? Sebab tu qaul Ahlussunnah selalu orang takrifkan Ahlussunnah wal Jamaah dengan sifatnya, iaitu orang-orang yang mengikut Al-Quran dan Sunnah. Orang mengikut Al-Quran dan Sunnah, mengikut fahaman salafus salih. Kenapa sebab begitu? Sebab confirmlah zaman tu orang Islam tak pecah. Kenapa takrifan tu diletakkan Ahlussunnah wal Jamaah? Zaman Nabi mana ada perpecahan. Zaman sahabat tak ada perpecahan dalam bab akidah, dalam bab kelompok. Sebab tu kita takrifkan dengan kumpulan yang masih kekal di atas ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kumpulan-kumpulan yang lain yang keluar, mereka firaq, mereka yang pecah daripada kelompok asal al-jamaah, jamaah yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah wal jamaah, orang yang berada di atas sunnah dan jamaah, kelompok yang bersama Rasulullah. Manakala firaq, kumpulan firaq ialah kumpulan yang keluar daripada jamaah, keluar daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau takrifan itu dibawakan takrifan yang lain, perlu dibincangkan takrif tersebut. Perlu dibincangkan takrif tersebut betul ataupun tidak. Kalaulah kata diterhadkan pada kumpulan tertentu kemudian, macam mana dengan kumpulan terdahulu? Katalah orang kata, siapa golongan sesat dia golongan yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala atas arash. Cek balik kumpulan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan kaum sahabat. Mana boleh keluarkan kumpulan asal. Jadi kaedah
betul ada Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka walaupun mentakrifkan dengan takrifan begini, namun mereka tidak. Kenapa? Mereka ahli sunnah yang umum, mereka tidak mengeluarkan yang asal daripada ahli sunnah jamaah. Mereka tidak mengkafirkan orang mengatakan Allah berada di istiwa dan arasy. Malah Asy'ariyah yang asal seperti yang mutaqaddimin semuanya mengisbatkan perkara-perkara tersebut. Betul, mereka dikira sebagai ahli sunnah secara umum bersama dengan kita, bersama dengan sayangkan sahabat sebagainya. Tapi kalau golongan yang kafirkan sahabat sejak pada awal, Syiah, tak mungkin mereka dikatakan sebagai ahli sunnah. Sebab mereka dah sejak pada awal lagi kafirkan sahabat. Lepas tu dengan takrifan umum, orang-orang yang bersama dengan sahabat, terima Al-Quran, terima hadis, dan terima sahabat Nabi SAW, dan menerima riwayat. Terima hadis artinya confirm terima sahabat lah. Kalau tak terima sahabat, macam mana nak terima hadis? Sebab hadis mesti melalui sahabat. Jadi takrifan umum secara umumnya selain Syiah, kerana Syiah mengkafirkan sahabat. Selain Syiah adalah ahli sunnah wal jamaah secara umum. Secara umum. Dan di kalangan firak-firak juga, yang di kalangan yang sama-sama ahli sunnah, ada salah faham dan sebagainya, perbezaan. Ada yang betul-betul sunnah, ikut sunnah 100%, ada yang paling dekat. Ada yang sama juga buat kelompok, mereka berbeza dengan ahli sunnah dalam bab usul, tapi banyak usul yang dekat dan dapat. Itulah yang sering dibincangkan, iaitu kumpulan bagi golongan Salafiyah akan mengatakan bahawa yang paling dekat adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Malah mereka ahli sunnah yang umum, boleh kahwin bersama kalau tanya pada isteri sedang tu nama Asy'ariyah, Maturidiyah sekian ayah mak ayah kita, tak ada apa-apa pun sebagai orang awam. Tak tahu apa-apa orang awam secara umum. Di sinilah dikata umum, keumuman. Tapi dari segi bila bab khilaf, maksudnya perbezaan dia banyak atau sedikit ikut pada asalnya? Sedikit berbanding dengan kelompok-kelompok yang ramai. Tetapi yang sedikit tu, khilaf sedikit tu, kalau tengok bukan sikit, bukan artinya sikit, tak. Sikit tu pun ada banyak kerana usul berbeza. Bila usul berbeza, maka furuknya akan pecah. Ada banyak masalah-masalah pecahan-pecahan yang berlaku. Jadi kalau usulnya meletakkan dalam bab akidah, dalam bab sifat, meletakkan bahawa akal adalah sumber dalam hukum, maka segala pecahannya akan berkaitan. Sebab itulah kaedah 20 sifat wajib bagi Allah, mustahil 20 sifat mustahil bagi Allah, dan satu sifat harus. Itu berdasarkan pada apa? Ijma' Ahlul Kalam, ijma' Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu adalah hukum akal. Hukum syarak bagi pada 5. Wajib, sunat, harus, jaiz, makruh dan haram. Ini hukum syarak. Tetapi yang hukum wajib, mustahil dan harus, ini hukum akal. Hukum akal. Okey, kita tak kata, orang kata tak gunakan akal ke? Habis orang tak gunakan akal? Tak, bukan itu maksud kami. Kaedah, kita tahu bahawa akal memang ada 3 hukum. Benda tu wajib wujud, atau harus wujud, atau mustahil wujud. Kita setuju dari segi pembahagian akal terbahagi kepada 3. Tetapi macam mana nak kategorikan suatu benda tu wajib, mustahil dan harus? Di sini ada perbezaan yang sangat besar. Bila kata benda tu harus, masalah kat mana yang paling besar sekali? Pada masalah yang harus. Bila letakkan semua berkaitan, mana diberikan wajib dari segi wajib dibahagikan. Ini nak ulang balik pula bab Al-Kalam. Okay. Dalam menetapkan, kita ringkaskan, ambil poin yang paling penting sekali. Bila dia letakkan bahawa apa sahaja yang berlaku kepada selain Allah, mana yang berlaku kepada makhluk, semua sekali adalah yang harus, maka masuklah golongan, macam-macam golongan mendakwa cerita khurafat yang begitu banyak dan dipercayai. Karamat-karamat yang didakwakan, kita tanya, dia kata mustahil ke? Mustahil ke kencing jadi emas? Mustahil ke? Cara ni. Itu dari segi adat, ni kan dah belajar. Ada dari segi syarak, segi adat, segi akal. Dari segi adat memang mustahil kencing boleh jadi emas. Tapi akal boleh terima tak?
Memang boleh terima pun. Tapi kita kata hakikat kebenaran bukan bergantung pada hukum yang kadang letakkan kaedah tersebut. Kebenaran terletak pada dalil. Letak pada dalil. Dalil macam mana? Ada sesuatu yang wajib secara, ada sesuatu mustahil. Allah SWT ajarkan kita untuk mengatakan bahawa semua sesuatu yang dilakukan oleh makhluk adalah bergantung kepada asbab. Dan asbabnya bergantung pada dua. Sama asbab syar'iyah atau asbab kauniyah. Tak ada asbab yang lain. Asbab kita buat sesuai dengan asbab. Nak tukar kencing jadi emas, bukan asbab. Pergilah cari mana-mana saintis kalau tukar kencing jadi emas, tak jumpa. Jadi bukan asbab kauniyah. Tak mampu. Mana-mana saintis ubah kencing jadi emas. Ada? Kalau ada saintis tu paling kita cari. Kita cari dia. Kalau ada saintis boleh ubah kencing jadi emas, kita cari. Yang kedua, hukum syarak. Allah ada beritahu ke doa tertentu untuk tukarkan kencing jadi emas? Doa tertentu, amalan tertentu boleh ubah? Tak ada hukum syarak. Yang tinggal apa dia? Dakwaan. Orang kata berlaku, tunjukkan buktinya. Maka datanglah. Kalau yang berlaku, dia akan jadi apa? Sebab tu bab karamah, kalau kata betul-betul karamah berlaku, dia perlu pada syarat-syaratnya. Syarat-syarat. Pertama sekali, mesti sabit riwayatnya dengan jelas. Kalau anda boleh syaratkan hadis mutawatir kepada hadis Nabi SAW, tak nak terima hadis kerana mutawatir, baru terima, ai kencing tak mutawatir, syaz, dah lawan dengan hukum syarak, berlawanan dengan apa? Berlawanan dengan akal sebagainya, boleh terima pula. Hadis Nabi, berita Nabi, hadis sahih Bukhari Muslim persoalkan sebab apa? Tak mutawatir. Air kencing jadi emas, mutawatir ke? Dah lah bukan kalam Nabi, bukan kalam Rasul, cerita dari mana? Luar daripada hukum syarak, luar daripada sebab syarak, luar daripada sebab kauni. Dah tak ada apa-apa cerita khurafat. Tiba-tiba itu boleh diyakini. Macam mana? Di mana kaedah akan? Saya ni kalau bab menyerang jadi panas, suara jadi tinggi. Saya tak nak komen sangat, tapi ada yang masih percaya. Ada yang masih percaya. Kita kata bukan, apa beza? Apa beza mafhum karamah ahli sunnah dengan mafhum karamah daripada ahli batil? Perlu buka bab karamah. Nanti kita set. InsyaAllah. Kita ada pernah sebut, pengurusan sebut insyaAllah tentang bab. Nanti kita sentuh dalam bab batiniah nanti insyaAllah. Kita kena buat khas perbezaan. Mana banyak mafhum agama, mana mafhum agama luar dibawa masuk dalam Islam menggunakan istilah-istilah yang ada dalam syarak, menyebabkan orang salah faham erti wali. Wali yang ertinya sama dengan mukmin. Wali, Allahu waliyul ladina amanu. Allah tu jadi wali orang beriman. Dan watawallani fi man tawallait, dalam arti kata Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan kita duduk di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wali yang dikatakan, yang Allah takrifkan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian Allah detailkan apa mereka buat, mereka dirikan solat, zakat sebagainya. Orang tak faham dah. Wali tiba-tiba cerita orang yang tak perlu solat. Takrif solat cerita tentang orang beriman dan bertakwa yang dirikan solat, tunaikan zakat. Itu tarikh Al-Quranul Karim. Datang kelompok ni, wali adalah orang tak terikat dengan hukum syarak, tak payah semayang, tak apa. Tak gila namanya. Takkan kita boleh diam. Takkan kita ini khilaf, tak payah bercakap. Khilaf apa? Dua benda yang sangat bertentangan. Tak mungkin kita boleh terima kalau kita jujur dengan agama. Tak mungkin kita boleh diam kalau kita betul-betul sayangkan hukum Allah Subhanahu, sayangkan agama ini. Okey. Balik semula. Okey, sampai sini je martabat tinggi. Okey, macam mana pun kita antum boleh baca. Antum boleh baca. Sebab apa? Dia tidak ada, kalau antum dah faham ni, tak ada apa-apa insya-Allah yang tak ada benda yang berat. Cuma nak tengok ayat Quran saja. Tengok ayat Quran.
Okey, hujah pertama, ini hujah Syekh jawab muka 138 tu. Okey, Syekh dah jawab seperti mana yang kita syarahkan tadi. Kemudian ada masalah sikit saja, masalah yang syubhah yang dibawa oleh orang-orang yang mengatakan bahawa iman dan Islam itu sama, ialah ayat fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Kisah Lut alaihi salam. Kisah Lut, Allah kata lepas pada malam tu Lut, Allah suruh Allah Subhanahu taala ketika Allah nak turunkan azab pada kaum Lut, Allah kata fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami keluarkan daripada kampung tu, dari kalangan kampung tu orang-orang yang beriman. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Dan kami tak dapati dalam rumah itu kecuali orang-orang yang satu rumah yang dari kalangan orang-orang muslimin. Di dalam ayat ni Allah sebut mukminin dan muslimin. Jadi kata golongan ni kata, kalau kita takrifkan mukminin dengan muslimin dengan, kalau kita tak katakan dia muradif, artinya orang lain. Sedangkan yang selamat hanya keluarga Lut. Jadi kalau kata orang mukminin ni lain, kan kita kata sebut, kalau sebut bersama maksudnya berbeza. Ni muslimin lain, kalau kata orang mukminin lain dengan orang muslimin lain, sedangkan yang selamat daripada azab kaum Lut hanyalah keluarga Lut. Betul? Itulah rumah Lut. Dialah orang, mereka dalam ni hanya selamat. Jadi kata kalau mukminin lain, muslimin lain, artinya kalian salah faham. Ni kata Murji'ah kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Jawapan macam mana? Jawapan ringkas, muslimin mukminin ni orang yang sama, cuma sifatnya berbeza. Itulah mukminin, itulah muslimin, cuma dalam rumah Lut, dalam rumah kedua-duanya disifatkan sebagai orang yang sama. Orang yang sama, cuma sifat disebutkan. Mukminin merujuk kepada mereka beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, muslimin merujuk kepada mereka lah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang masalahnya? Sebab Islam kat sini yang ditakrifkan dengan iman dengan Islam pada sifatnya. Kita tak kata orangnya berbeza. Hatta kita kata Islam dan iman, dengan takrifan Islam iman yang kita buat bulatan tu, orang mukmin mesti orang muslim. Betul? Kita tak bezakan orangnya. Cuma kita masukkan adalah kadang-kadang berbeza. Ada orang yang masuk Islam belum tentu dia beriman. Tapi dalam kisah Lut, bila kata dia orang beriman, confirm boleh ada orang Islam. Macam mana kita bincangkan takrif iman dan Islam. Jadi dengan takrifan yang dibawa oleh Ahlussunnah wal Jamaah, tak ada masalah pun. Cuma memang betul, selagi orang tidak belajar qaul Ahlussunnah wal Jamaah daripada mulut mereka, daripada guru-guru yang faham, mereka akan faham dengan banyak kefahaman yang mereka bawa qaul Ahlussunnah, tapi mereka tafsirkan dengan cara mereka tafsirkan. Sebab itulah ramai yang tak terima tentang akidah sudah mentajsimkan dan sebagainya. Sebab tajsim, tashbih ni cara mereka fikir. Kalau mereka fikir macam kita syarahkan dengan betul, insya-Allah faham, tak ada masalah. Qaul yang dibawa, yang apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada pertentangan satu sama lain. Okey. Okey, sampai sini insya-Allah. Jadi gariskan perenggan bawah sekali. Bukan gariskan perenggan kat ayat Quran yang kita habis tadi. Kerana selepas ni kesimpulan yang Syekh bawa akhir sekali, sebenarnya walaupun kaul-kaul ini disebutkan dan dinisbahkan kepada mazhab Abu Hanifah dalam menjawab Murji'ah di habis-habis dah, Murji'ah yang teruk ni, Murji'ah yang banyak berbincang dengan kita ni adalah Ahlussunnah yang umum, Ahlussunnah lah. Cuma mereka tersilap dalam masalah tersebut. Kata Syekh kebanyakan ialah ashab, bukan daripada Abu Hanifah. Dan beliau bawakan kisah Abu Hanifah akur dengan hadis Nabi SAW berkaitan dengan bila Nabi tanya tentang Islam, tanya apakah Islam yang afdal, ditakrifkan dengan iman. Dan apakah iman yang afdal? Itu adalah jihad. Dan tengok pada hadis Nabi SAW, tengok itu, antum boleh baca sendiri. Kepada jihad yang paling afdal adalah hijrah. Bila mana itu Abu Hanifah kata, bila Imam Muhammad bin Zaid kata, apa pandangan kamu? Hadisnya kata begitu. Abu Hanifah kata, nak kata apa lagi? Itulah Nabi kata. Nabi kata begitu, terima saja apa yang Nabi kata. Okey. Jadi kebanyakan yang debat, yang banyak cerita bahawa istidlal luah bahasa ni adalah bukan daripada Abu
Abu Hanifah. Kebanyakan yang berhujah begitu adalah dengan ashab. Macam mana sekalipun mereka walaupun berbeza dengan kita dalam bab takrif iman, tetapi dari segi keumuman mereka, kita tak boleh keluarkan mereka daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam bab tu, sebab tu kita bila kita kata suatu pandangan kumpulan ini bukan daripada Ahlussunnah wal Jamaah, bukan kita hukumkan dia ni termasuk mereka ni. Kau mazhab apa? Orang tersebut mazhab dia. Kau ni ahli neraka tu. 73 golongan tu, 72 golongan kau orang. Kami tak, bukan maksud tu tak. Maksud kita hukumkan kepada akidah dan pemikiran dan kepercayaan itu sendiri. Jadi dalam bab ini, golongan Murji'ah, mereka walaupun mereka mengeluarkan takrif iman, amalan anggota takrif iman, namun mereka tidak membatalkan amalan seperti golongan Batinah sebagainya. Mereka amalan itu penting, amalan yang melibatkan syurga dan neraka. Cuma mereka dalam bab ta'rif mereka tak masukkan, dia ada beri kesan pada bab-bab yang lain, bab takfir dan sebagainya, ada bab memasukkan orang yang bukan Islam, ada kesan-kesan yang lain. Antaranya yang kita bincangkan lebih minggu depan insya-Allah pada hari ini berkaitan dengan bab istisna dalam iman. Ini yang nak fokuskan pada depan, sebab tu nak cepatkan minggu ni. Okey, jadi kita insya-Allah sambung pada muka surat 139. Kalau ada skip tu kita terpaksa buat macam tu. Antum baca faham insya-Allah selepas apa yang disyarahkan. Sampai sini saja, semoga Allah terima segala kebaikan dan amalan kita. Anda buka soalan kot. Ada soalan? Satu ya, okey boleh insya-Allah. Saya al-iman asal wal amal kamal. Qaul zahirnya kaum Murji'ah fuqaha. Okay. Dengan takrifan iman tu asal, dan sebenarnya iman itulah, iman dan amal itulah, iman itu adalah al-asl, mana ma fil qalbi, segala amal qalbi, juga amalul jawarih. Itu takrif yang betul. Cuma dalam menyebutkan perkara ini, mereka ramai yang kerana masalah yang kaul yang dah jadi celaru dalam hatta di kalangan Ahlussunnah sendiri, tak tahu yang mana betul salah. Tak semestinya sahibul kaul adalah golongan Murji'ah, tak. Kemudian salah faham. Tapi kita kata kaul itu pandangan yang begitu, okay? Kita kata bahawa iman itu merangkumi segala-galanya, Cuma dalam bab iman ada aslul iman, ada bab aslul iman, iaitu bab tasdiq, membenarkan, mengucapkan aslul iman, ada aslul amal sebagainya, dan ada kita mukammil iman, iman kamil, mukammil iman. Tapi bukan berarti iman tu asal, amal tu adalah furu', tak. Ada iman wajib, ada iman ada qadrul wujub, ada qadrul kamal yang kita bincangkan dalam bab ta'rif iman. Walaupun kita semuanya masuk iman, tapi ada kadar, ada aslul iman, itu ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tasdiq, yang mana disebutkan oleh golongan Murji'ah secara umum, dia bersyaratkan aslul iman, ada qadrul wujub, ada qadrul kamal. Itu dibincangkan, kita pernah bincangkan sebelum ni, nanti insya-Allah ana ni kan. Jadi ada aslul iman, ada qadrul wujub, ada qadrul kamal. Jadi kaul tadi tak semestinya sahibul kaul daripada kalangan Murji'ah, tapi kaul itu wallahu alam zahirnya daripada golongan tersebut. Cuma nak bertanyalah dari mana antum dapat kaul tersebut, wallahu alam. Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Ada sumber dari mana? Jumpa? Ada. Okey, insya-Allah. Okey. Jadi kalau kita jumpa kalam begitu, tak semestinya. Kadang-kadang dalam mentakrifkan ini kita akan faham maksud mereka lain, bukan apa yang kita faham. Sebab tu perlu ditanyakan semula apa maksudnya. Cuma yang kaul yang paling tepat adalah takrifkan iman seperti mana yang disebutkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, itu lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.